Assalamualaikum. Ini adalah episod yang terakhir, di mana esok merupakan last day kita puasa. So, selamat datang ke Cerita Sahur Indie episod yang ke-10. Saya bersama kita punya guest hari ini. Kalau korang dah tengok thumbnail, kita ada Kung Fu Heady. Kita sekarang berada di Gombak. Yang paling aku impress ni, Mat, pokok nangka, Mat. Besar, Mat, pokok nangka dia. So, pokok nangka kat sini meriah. Sana tadi ada budak main badminton. Belakang ni budak MSSD, Mat, tengah main bola. Dia main bola 3 pagi, Mat, main bola. Sana ada jual something, sana pun ada jual something. So, jomlah kita masuk ke dalam rumah Kung Fu Heady. Harap kita tak mengganggu. Tapi macam biasa kita dah call dia. Kita tak kata terjocok, hai, buat terja, hai. Tak, kita dah call dia dah. Lepas tu nanti kita buat macam, hey Heady, jom kita tengok. Dia sekarang berada dekat depan rumah Kung Fu Heady. So, jom kita ketuk. Dia lagi, tak tahu apa, Mat. Dalam. Oh, Smek. Waalaikumsalam. Halo. Hai, tak ada Selamat datang. Kita berada di rumah Kung Fu Heady di Gombak. Tadi kita nampak lah budak MSSD, ada budak main badminton. Tiga pergi kat Gombak ni. Betul, yang rumah ni olahraga. Rumah ni olahraga. So, ni episod terakhir I see. untuk cerita Swendy. So, nak tahu kau masak apa? Oh, Nak tahu cerita-cerita yang orang tak tahu, kita nak korek apa yang betul kita korek. bawang akhirnya. Bawang lah kiranya. So, boleh kita masak? Boleh, jumpa. Let's go. Langkah kaki kanan tu sunnah. Tak ada. Masuk. Okay. So, sekarang kita berada di dapur Kung Fu Heady. So, Heady ni merupakan episod terakhir. Okay, rasa-rasa kan? Aku ni kan, Okey. aku ada cerita-cerita tapi aku cerita-cerita tak ada lah. Okey. Okay, so kau nak masak apa? Aku hari ni, kalau kau boleh tengok kat sini kan, mak kita orang family ni memang kita orang die hard fan Maggi lah. Kenapa dalam peti ais? Oh, itulah orang kata kan, dia walaupun barang tu tak berguna, tapi kalau kita letakkan kegunaan pada dia, dia akan berguna juga. Sama lah juga dengan manusia. Kalau kau tak guna, kau hiduplah, teruskanlah hidup walaupun kau tak guna. Sebab nanti kau akan berguna juga. Macamlah Maggi-Maggi ni. So ni Ada function. peti ais dah jadi almari lah. Betul. Aku kena alihkan pasir kucing aku, tapi jangan, rumah aku dia bersepah kan. So macam harapnya boleh letak lah, macam censored punya edit kat sini. Okay, so Din, ni episod okay. kita yang terakhir. Betul. So kau nak masak apa? Aku nak masak ni doh. Okay, boleh tengok tak? Balik. Balik. Kita nak masak samyang. Ni antara favourite aku lah. Kau boleh ceritakan sikit lah persekitaran kau ni. Selamat datang ke Taman Seri Gombak. The reason why rumah aku tak kena pecah sebab orang pecah rumah tu rumah aku. Kawan aku lah ya. Terkantor pula side job aku. Jangan sana. Kau sini dah 13 tahun dah duduk sini. So sebelum ni kau Melaka lah. Kampung aku kat sana. Kampung belah bapak aku lah. Bapak aku ni Serani. Bapak aku orang Portugis. Serani. Jadi dekat Bukit Serindik, dekat Melaka. Kat sana. Tapi itulah besarnya kat sini. Apa tadi aku nak buat lah? Oh ya, betul. Aku nak letak susu dulu. Kau rendam dengan susu? Tak, sebab aku sembelit. So ini yang ada dia, aku kena minum benda-benda yang boleh buat aku berak. Okey. Teruskan nak tengok. Tak adalah tipu-tipu. Aku tengok resepi ni dekat TikTok doh. At first aku macam tak convince lah. Lepas tu lama-lama bila aku try sendiri kan, baru aku tahu doh yang sebenarnya susu, carbonara dengan sedikit air. Aku perasan kan banyak resepi macam buatan orang yang banyak improvise daripada resepi-resepi asal. So shout out kepada kreator-kreator TikTok yang banyak berjasa. Okey, sekejap ni. Naik panas. Wih. Lepas tu baru kita rendam dia punya ni. Samyang, Mat. Makan sahur samyang, Mat. Episod ni keluar, esok merupakan last puasa tau. Betul. Jadi, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya kepada mereka yang menghargai penggiat-penggiat seni. Korang semua yang sedang menonton. Terima kasih, selamat Hari Raya. Cakap pasal seni. Cakap pasal seni kau tu. Kau berapa lama dah
dalam benda ni? Oh, 5 tahun. Ha. Kiranya kalau tahun depan aku masuk tadika 6 tahun kan. Dan masih lah? Masih. Masih eh? Kau marah aku hari tu. Itulah. Aku sambung lah buat lagu. Asal itu tak apa cerita? Aku ada beberapa cabaran otak aku lah. So macam itu lah. It's a very difficult thing to explain. Tapi I realise satu benda lah. Dengan bantuan kawan-kawan kan, kau akhirnya macam sedar lah. If you know that something is wrong with your head and mentally, get help lah. Dapatkan bantuan lah. Jangan segan untuk dapatkan bantuan. Let it be medication ke ataupun let it be spiritual punya ni ke apa ke. Aku alhamdulillah lah. Macam tempat kerja aku sekarang kan, aku kerja dekat AirAsia. Ikhlas. Betul. We have this one new division lah. Macam dia insyaAllah lah kita dapat buat penerbangan umrah. All I'm saying is, selama aku buat seni kan, aku tak pernah macam masuk ataupun interact dengan orang yang beragama. Islamik punya benda lah. Betul. So baru aku tahu betapa pentingnya asas. So aku rasa macam perjalanan kehidupan aku sekarang ni lebih kepada macam nak mengetahui semula asas. Even dalam muzik pun. Aku realise yang bila kau buat hip hop ni, kau tak main instrumen. So kau tak tahu asas. Tapi kalau kau adalah seorang musician tu, beza rapper dengan indie musician tau. Macam indie musician yang berpaksi pada instrumen, kau tahu asas. Kau tahu basic notes, kau tahu basic chord, kau tahu basic ni. Sebab tu kebanyakan rapper nyanyi live flat, off pitch. Okey, faham. Sebab kita orang tak ada asas. But beza dengan generation rapper sekarang lah, yang kebanyakan diorang macam main instrumen. Aku backward. Aku selepas 5 tahun baru aku nak patah balik ke asas. So macam alhamdulillah macam banyak hikmah yang aku belajar lah macam sepanjang ni kan. So tu lah, selama 5 tahun, aku rasa 5 tahun tu tak kira pun Mat. Sebab aku rasa tahun ni aku back to square one. Nak start balik. Betul. Okey. Tapi nak start balik pun kau dah main dekat ni kot, apa Mobile Legend ke apa benda semalam aku tengok kau. Gila babi ke kau. Atas stage pusing-pusing kan. Mat aku aku cakap kau kaki aku macam ni Mat. Kaki aku macam ni Mat. Tak relax Mat. Aku nervous gila. Kira macam kau dah 5 tahun. So first fucking ever kau masuk dengan macam mana? 16 baris. 16 baris. 16 baris. Shout out to Tu 5 tahun lepas ke? 5 tahun lepas Mat, 2018. Fuck. Kan rasa macam sekejap kan. Aku hari ni aku borak dengan ni budak video aku, Kamil nama dia, Kamil Azim. Oh, ingat kami gondang. Dia pun cakap kat aku, dia kata macam 16 baris tu rasa macam baru tahun lepas je. Sebab asal tau pandemik. Ya. Sebab pandemik kita ada 2 tahun buffer trial year kan. Dia macam kau subscribe Spotify, kau tahu-tahu dapat RM4 tolak daripada kau punya account. Macam tu lah. Kau masuk dengan 16 baris lah? Betul-betul lah. Macam mana kau masuk? Ke ada audition ke? Dia orang panggil ke? Kau ada perasan tak? Kita ada satu zaman ni kan, kita ramai Instagram rapper. Okay. Ramai orang macam buat cover. Kita ada satu zaman, kita ada That Wave tu kan. Aku datang daripada That Wave. Okey, kau cover kat Instagram. Betul. Sebab aku bukan budak hip hop Mat. Aku start dengan punk. Ya. Macam kalau kau dengar lagu Anti-Flags kan, The Press Corps kan, dia punya tempo dia sama. Remember since we gotta work to make the facts fit to fall charges, 140. Dia sama macam hip hop. Dia main BPM Mat. Tak, betul-betul. All I'm saying is, hip hop ni adalah satu genre yang tak kisahlah kau datang daripada genre apa pun. But if kau tahu macam mana nak fit ataupun nak fusion kan kau punya, itulah berbalik kepada asas kan. Tak kisahlah kau datang daripada genre apa, you can fit Mat. Sebab hip hop ada macam-macam. So it's nice lah. Aku time tu ada best friend aku seorang, nama dia Nasha. Okay. Nasha cakap kat aku, dia kata, babe, hidup kau sendu, hidup kau boring, cuba kau try rap. Aku macam, apa maksud kau? Dia kata, tak, sebab kau menulis puisi. So I think macam you can put music belakang kau punya puisi untuk kau, and then dia tunjuk aku ada this one hashtag ni 16 baris. Try je lah. Aku try. Esok tu meletup. Tapi time meletup Muhammad, aku tengah tidur. Lepas tu aku tak perasan pun yang benda tu meletup. Sampailah aku check DM aku, Flizo kan DM aku tu first verified. Inilah verified account lah yang DM aku. Aku menggagau Mat. Lagi sekali kaki aku macam ni Mat. Kaki aku macam ni Mat. Ya Allah. Flizo betul-betul direct DM lah? Betul. Dia cakap macam mana? Mat, lu power Mat? Ke macam mana? Dia cakap apa? Sempat lah aku nak ambil phone sekejap. Aku nak tunjuk DM. Dia nak tunjuk betul-betul lah dia ni. Nanti korang ingat aku kari. Dia DM, dia cakap macam, hey, I saw this. Macam, are you interested to join 16 baris?
Aku tolak Mat. Sebab time tu aku ada gig kat Perlis. Aku ada gig transition time tu. Aduh. Aku tolak. Aku cakap dia sorry kan. Aku ada gig benda semua. Because I didn't know how big that was. Betul? Dia tanya aku lagi. Dia kata, are you sure kan benda semua. Please lah come on this date benda semua. Aku cakap keep late. Tak apa, join lah. Kalau aku tolak time tu Mat, aku takkan ada dekat mana aku ada sekarang ni lah. So 16 baris tu maksudnya memang 16 baris ke? Itu yang aku tak tahu sebab aku tak budak scene. Aku kan cakap kat kau, aku tak tahu asas kan. Okay, aku pergi sana. Ada Joe Flizzo, Sonawan kat belakang aku tengah pakai Pro Tools kan. Tengah nak check ni, sound. Depan aku ada DJ Siza dengan ada Daddy Eddie, founder Musa Puaka tu. Dia on the camera lah. Aku masuk, sound check. Aku rap. Lepas tu kan, aku terlepas 4 bar. Lepas tu DJ Siza tu garuk kepala kan. Dia kata, Heidi, this show is called, 16 baris kan. But I think you tak cukup ni, 16 baris ni. Tu aku macam keluar kertas aku kan. Kertas buku latihan tu, aku tulis 16 baris tu. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai 16? Ya, punyalah aku tak tahu muzik. Tapi sampai sekarang kalau tiba-tiba ada fan datang, nyanyi 16 baris tu kau boleh nyanyi ke? Aku boleh, tapi aku takkan ada confidence macam mana aku ada time aku muda-muda dulu lah. Aku dah tua Mat. Kat company lama aku kan, aku buat presentation ke apa semua ingat aku budak intern. Aku ada satu kisah tau. Mat, budak intern gua padu Mat, cadek Mat tu. Budak intern gua cadek Mat, dalam tanda. Steady. I budak intern. Tapi kau, kalau kau jadi budak intern, orang tak percaya kau intern. Orang percaya kau full staff. Sebab kau tinggi. Sikit lah. Belanja sikit 16 baris aku nak dengar. Uish. Sikit lah. Jangan macam tu. Aduh, astagfirullahalazim. Malulah. Aku tunjuk unreleased song boleh? Tunjuk. Cuba nak tukar direction lah. What? Kau kenal Johan tak? Raja Lawak tu. Bukan. Yang rapper tu. Siapa nama dia? Johan, dia daripada Indonesia. This one rapper ni nama dia Johan. Mamat tu kan, aku cakap kau dia tu best gila tu. Superfan ni sedap Mat. Ya? Sedap tu. Serius ah? Sedap tu. Aku baru Lain lah. Daripada yang kau. Aku tengah cuba macam nak embrace that femininity. Dia nampak macam alah comel. Dia macam sikit lah. Tak adalah macam kau macam jenis tunjuk-tunjuk orang tak ada dah. Tak ada, aku mencubalah untuk ni. So hopefully dengan dengan this new direction, hopefully aku boleh belajar lagi tentang muzik. Aku boleh kembali and recap balik. Asas aku nak buat air untuk Muhammad. Okey Mat. Okay. So contoh ada satu ni kan. Tapi aku still lagi buat macam macam yang barang-barang rap kan. Contohnya, sekejap aku tunjuk Betul Mat, kau punya ni rasa lipas. dia macam mana? Alah lipas, cengkerik. Dia bukan yang siapa punya? Aku ada gak buat barang-barang macam contoh ni kan. The sample Indonesia Mat. Aku nak try buat rap tapi aku nak naikkan sample-sample macam ni. Different ways, money, change, switching lanes, still the same. Fix my game, you still lame. We are not the same. Get my name at the goddamn way, you lame. This that drop top shit. This that song you be bopping with. This I pipe down with the pipelines in the way, and I do this again and again every day. I didn't come here to play. I didn't come here to lose. Came for the throne. Got my team never alone. Your idols are blowing my phone. Your idols are sending me songs. Your idols are doing you wrong. You spreading your links every day. I'm spreading bread every day. I'ma repeat it again. You and me, we are never the same. Different. Something like that lah. Macam at the same time aku tak nak hilang tau. You know macam that element of Kung Fu Heidi. Because dalam perjalanan muzik aku, I've had this one situation di mana aku Nuna, aku ada this one situation kan di mana aku terpaksa tukar aku punya stage name aku Mat. Dulu kan aku Kung Fu Heidi kan. Lepas tu mak aku cakap kat aku, apa ni pakai nama setan kan. Nama tu doa. Betul macam tak
tak apa. Mak suruh Mat. Tu nama apa? Tu lah, tukar Kung Fu Heidi okay, nama aku. Ani Luna. Luna. Okay, saya sorry. Dia, Kau kalau menyanyi lain. Kau punya ni. Bila kau cakap lain. itu yang aku macam tengah cuba nak. Kau Itu kan lah. sebenarnya memang lagu-lagu yang kau nak bawa tu ada macam okey aku garang lah dalam lagu-lagu aku. Sebab sebenarnya kau tak garang pun. Dah. Sebenarnya idol le. Aku nak buatkan kau latih. Okay, kejap. Tapi tu lah, macam aku perasan satu benda lah. Music ni kan, macam kau takkan boleh buat benda ni seorang-seorang lah. Tak boleh. Kau memang kena ada like macam, ada someone untuk guide kau benda semua. For me, yang guide Siapa aku, yang guide kau? kalau musical decisions lah, kimak aku sendawa saya tadi. Okey. Okey. Ultimate, Imi Homono. Ultimate Amy Kimono Betul. Ultimate dengan Ime Homono. These are my like macam tu deciding factors lah. Diorang banyak macam share diorang punya pengalaman dalam music, and also I don't want people to assume macam aku name drop orang, you get what I mean? Sebab aku paling fuck benda tu. Tapi aku rasa macam credit is given when it's due. Ya. In terms of like macam in a musical sense, I have to thank ni apa nama tu, Sonawan lah. Aku mana-mana interview aku pergi aku akan sebut nama ni je. Sonawan taught me about tonality tau. And aku realise macam that is like a huge thing yang aku miss out lah dalam pembikinan muzik aku, tonality. In which macam when the beat punya melody tu kau align dengan kau punya vocal melody kan. So it has like macam this dynamic antara beat dengan vocal, you know. Macam nak ukur sedepa. Macam lagu kau yang macam standard orang yang macam baru kenal Coffee aku, orang akan dengar giliran aku lah. So lagu tu kisah dia macam mana? Kau buat ke? Produce ke? Dulu aku tak tahu nyanyi. So aku ada seorang producer aku ni, nama dia Puffy. Gempak gila babi. Dia muda lagi tapi power nak mampus. And cabaran aku dengan dia, well sebenarnya cabaran dia dengan aku lah. Sebab aku tak tahu nyanyi. Kebanyakannya aku akan macam humming, aku akan tulis lirik dulu, and aku ada macam this one particular melody, and dia dah siap beat tu. Tapi aku selalu nyanyi flat. So in the end of the day, macam dia akan dengar, kita orang akan record dulu aku punya verse walaupun verse aku flat, and then baru dia transpose that beat according to aku punya vocal range. Oh, bukan kau yang tukar ikut dia? Bukan. Oh ya. Tapi masuk flat tu macam mana masuk flat? Sebab aku bukan musician, aku tak tahu masuk flat. Oh, flat tu Mat, macam apa? Tiada lagi ku dengar kidungmu. Jadi memang tak kena lah, dan memang tak tenang langsung lah. Macam kalau kau dengar benda tu dia macam apa? Dia macam panggilan azab untuk ni kan, untuk neraka benda semua tu kan. Serius lah, aku tak kau. Aku macam nak aiskrim. Nak aiskrim. Tapi kau dalam tandas pula. Boleh nak aiskrim. Nak aiskrim sambil-sambil makan aiskrim. Nak aiskrim. Kau tahu pegang kamera. Sorry. Tapi nak aiskrim cakap tak ada. Jap, Gok, kau nak... Oh, kalau putih hilang pula. Aku tak ada Magnum putih. Okey je. Magnum, Mat. Kenapa kita kat dalam industri muzik kita semakin sensitif lah? Kenapa tak boleh asal cepat koyak macam tu masuk kau? Kan? Kenapa aku macam jam? Dulu kan? Tak adalah dulu, but this was like 5 years ago. Tapi if you think about it kan, 5 tahun lepas banyak betul lah perubahan kan. Dulu, criticism ataupun macam remarks kan, bila kau dapat benda tu, kau rasa macam appreciated tau. Because you know why? People actually listen and give a shit about what you're doing kan. And people bagi kau constructive criticism sebab people really want you to change for your personal gain lah. Tapi sekarang ni, everything you take criticism is as if like macam dia macam satu ancaman. Kan? Padahal tak ada apa pun. Betul. Lain lah kalau agama. Kalau orang macam kutuk Nabi aku pun aku baran kan. Walaupun rupa aku yang tak seberapa nak ni. Faham maksud aku kan. Sebab benda tu macam dia main sentimen yang sangat mendalam tau. Tapi however music, I don't think music should have that road. Memang teruk lah apa aku nak cakap ni, dan mungkin it's a bit controversial lah. Tapi aku harap you take it in a very symbolic manner lah, not literally lah. Aku rasa seni tak patut ada agama. Aku rasa seni tak patut ada macam satu garis ukur kan, untuk macam define lah, untuk macam menentukan. Kalau aku bukan nak kata format lah, tapi kalau aku nak kata macam a particular structure, ataupun like macam a particular scale, ataupun kau nak ikut like a particular macam manner. Tunggu mak. Kau dengar? Bunyi kereta yang dua. Padahal kancil.
Bunyi macam onda-onda Civic ke apa kan? Iya, aku pernah dengar horn kancil bunyi lori mat. Wow, wow, wow. Tu gombak ah. Tu gombak. Lepas tu sekejap, sebelum aku sambung kan, sebab yelah benda topik tu dah berat kan. Anak-anak rumah aku Kristian mat. Anak-anak rumah kau Katolik? Katolik, Protestan. Mak aku roboh kan benda ni, tiba-tiba bentuk cross lah. Aku macam bapa Anak-anak kau gombak ke? Itu lah tu. Tak, aku macam just itulah, aku macam amazed lah dengan diorang punya structure pembinaan rumah tu yang menyerupai seperti itu kan. So aku macam tu lah. Simbol matematik lah. Dia macam dia tak nampak macam cross pun sebenarnya, sebab cross dia macam panjang sikit kan. Dia simbol plus sign lah, dia plus sign. So rumah ni positif. Bukan positif COVID. Tapi Susah nak layan dia ni. Dia Dia tunjuk sana. Ni. Nak. Cuba try. Aku sangat suka diorang punya latte ni. Macam aku tak tahu lah aku minat kopi ataupun idok. Okay. Tapi Thank you so much. try. Okey, makanan aku pun dah siap rasanya. Aku dah boleh marinate pula kat dalam ni ayam Korea. Macam mana nak layan kau ni sebenarnya? Macam mana nak layan aku? Susah Mat. Kau kalau pergi zoo kan mesti kau tempat babi tu. Ush. Kau tengok babi kan. Sesedar kau tempat monyet. Ya doh. Kau tak boleh duduk diam. Betul. Sebab betul Mat, tak, benda tu betul. Aku kalau aku pergi zoo pun aku akan mesmerize dengan semua benda. Ni kan, aku sarankan untuk orang yang main gym makan lah benda ni. Sebab korang gym kan memerlukan kalori kan. Bapak banyak bodoh ayam dia. Memang. Kau sahur memang heavy ke macam mana? Sebab aku lepas tu memang aku kena full masuk office Mat. Lepas tu memang aku kena full masuk office, dan dekat office tu memang Kau masuk FB buat Ligan. simen ke apa? ush, aku bukan buat simen, aku pasak rumah kayu tu Mat. Macam ni aku. Sebab aku pernah ada tengok yang kau pergi Sabah. Tu kau pergi Sarawak, Sabah kan? Sabah. Tu untuk apa? Kau punya kerja ni sebenarnya apa? Kat Aku ikat AirAsia Ikhlas tu. I am dekat AirAsia Ikhlas, I am a content editor and a brand strategist and a brand manager. Tapi apa nama tu, doakan aku lah, aku dapat dapat belajar banyak lagi lah. Sebab ini end of the day aku bawa kerja kat situ berapa lah, baru lagi, like very new. Aku bukannya staff lama kat situ. Tapi I hope duduk dekat dalam company tu can teach me many. Wait, by the way, korang kat rumah sana kalau ada Tupperware ni jangan buang. Basuh, simpan, boleh simpan lauk. Tadi pasal Betul, company. so makanan dah siap. Makanan dah siap. So jom kita makan. Betul. Jomlah, let's go. Okay, so kita nak sahur. Benda dah siap kan? Benda dah siap. Benda dah siap. Chopstick pun dah cabang Chopstick tu. dah macam ni. Gombak. Susah aja kau ni. Kita kena lu. Dah. Mat. Boleh terima? Aduh. Benar. Sorry. No. Okay. Ayo. Mana kau pakai tangan ni? Kau yang tangan. Sekejap. Aku ambil yang ni lah. Yang ni sedap. Ni. Okay, Apa ni? Ni. Sebenarnya kat kamera aku tak tunjuk tadi aku masak semua ayam masak ni. tadi? Nanti kita insert box yang dia beli tu. Ada. Kau berbalik pada cerita ni kau. Dia cerita sini lah. Apa yang kau nak buat lagi? Lepas raya ni ke apa? Raya. Aku nak dapatkan first collab international aku dengan yang Johan daripada Indonesia tu. Dah work out something lah dengan dia. Jumaat ni aku akan rekod yang tadi aku tunjuk yang verse tu. Dengan dia lah. Lepas tu sebut cheese. Boleh bercerita. Aku akan ni lah, insyaAllah aku akan siapkan EP dengan sebut cheese. So I want to be like the first female musician kan, yang boleh rentas genre antara hardcore dengan hip hop, dengan R&B, dengan I want to be the first female musician. Boleh buat macam-macam. Yap. Yang ni. Aku tu lah, insyaAllah.
Satu tipu. Kenapa kungfu kan? Oh, aku minat Kendrick Lamar. Okey. Dalam perjalanan puisi Kendrick, dia ada banyak nama tau. So sebelum tu nama dia K-Dot. And then bila dia buat album yang latest ni, dia gelar diri dia Kung Fu Kenny. So dalam satu interview dia cakap transition perjalanan dia daripada K-Dot ke Kung Fu Kenny adalah perjalanan dia daripada seorang pemuisi, a poet to a wordsmith. So like you know when you become a master of Kung Fu and you basically macam you know sebab Kung Fu basically macam is a it's not really a combination of many martial arts lah, tapi you need to say that macam it's complex, it's holistic. So orang tua-tua kata nama tu doa. Aku harap it works for stage name jugalah. So bila aku Setiap episod aku akan ada soalan yang confirm kau kena jawab lah. 3 band ataupun 3 performer ke aku tak kisah yang personal kau untuk orang lain kena tengok tahun ni 2020. Siapa? this one guy ni nama dia Nobi tau. Dia budak Kroni Selatan. Okay. Nobi. Dia punya producer name dia John Nassar. Dia punya macam apa, dia punya musician name dia Nobi lah. Mama ni power lah cakap kau. Daripada segi dia punya apa, melody, daripada segi dia punya dynamics bila dia buat beat, daripada segi macam dia punya complexity dalam dia buat music kan. Itu memang aku looking forward lah untuk tengok. Yang kedua ni apa, Lily Shantiki. Dia buat hyper pop. This one genre yang aku rasa macam tak ramai. Tak main main hyperpop. Exactly, tak ramai orang Malaysia yang main genre hyperpop tau. So macam she does hyperpop and aku rasa macam kena ada ramai lagi. You know macam Malaysians yang macam try to diversify diorang punya ni lah. Naim Daniel lah. Sebab Naim pun tengah macam cuba dia nama apa diversify dia punya ni kan. Like baru-baru ni dia keluar lagu dengan Flizo ni pun dia try Sedap macam kat tu sebenarnya. sedap weh. 3 band atau 3 performer yang kau rasa macam can improve. Ada this one rapper ni, Carlo Lito. Fuck what everyone say lah. Tapi aku rasa macam lagu-lagu dia yang macam previously apa benda semua kan. Macam delivery wise, aku rasa dia ada, you know, he has that compact punya ni kan. Tapi when he keeps on doing that, and I realise one thing lah, yang musicians macam selalu tak take account tau. So, apa yang dia kena improve adalah damage control. And aku rasa benda ni, every single musician, baik kau orang indie ke, baik kau orang yang dah established ke apa benda ke, you need to find a way kan, to always do damage control, meaning to say that kau kena selalu buat music health assessment. Wow. Kau kena selalu not just social media health assessment, kau kena buat music health assessment. Kau kena sentiasa visit your old tracks, dengar balik lagu-lagu lama kau and see how you can grow. Janganlah jadi stagnant kan. Don't fall. Steve dia. Yang kedua Faz Ahmad. Faz Ahmad. Okay. Aku rasa apa yang dia kena improve kan, satu benda yang aku memang macam sebab gila lah aku dengar benda ni kan. Dia tak masuk AJL, Mat. Sial lah. Aku tak lalu saya nak sahur. Amandra. Okay. Aku disappointed tu dengan dia punya latest track tu. Yang apa budak flat 2.0 tu. Cemerlang. Super duper disappointed lah. And I'm not the only one. I've been talking to a few OGs in the scene. And apa nama tu, diorang pun cakap benda yang sama lah. I hope dia boleh dapat balik dia punya sebab here's the thing tau. Kau adalah seorang rapper yang kau rap pasal kau punya perit, kau rap pasal kau punya kesakitan. But macam when you lose that journey kan, when you are gone for so long and you don't update people about what you're particularly doing kan, then suddenly you know without tanpa kabar berita kau keluarkan dia ambil 2-3 helai Mat. Aku tapi in the end of the day who am I lah untuk criticize dia punya music kan, because in the end of the day it's just my preferred taste lah. Sebab kau tengok lagu Yedo almost 1 million kan dia punya view kan. Lagu dia best, zaman tu best. Sebab kau nampak tau, he is the embodiment of like macam hustle, and people nampak dia as you know as a rapper that macam that fortifies, ataupun a rapper that macam emphasizes on like macam your upbringing lah, your coming lah, you know, no matter where you come from, but if you put extra effort to it and if you are consistent then you can attain certain ni. So people want to see that. Tapi kau dong, music video latest dia role play Pitbull, Mat. Okay. Ini episod terakhir. Kata-kata terakhir untuk segmen kita ni dah 10 episod.
kata dekat orang, maybe rapper baru, musician yang baru nak pegang gitar, baru nak pegang Pro Tools apa semua tu, baru nak start music. So ada kata-kata untuk orang. Bila kau rasa macam mana? Bila kau rasa macam benda tu tak jadi kan? Ataupun bila kau rasa macam benda tu is not going anywhere. Anggaplah itu satu macam cabaran daripada Tuhan sendiri kan? Untuk macam tengok sama ada kau nak ataupun tak nak duduk dekat dalam perjalanan tu. Sebab believe me, the moment kau rasa benda tu tak jadi dan kau teruskan, dalam kau nak meneruskan perjalanan kau tu, mesti benda tu jadi. Maksudnya buat je lah. Buat je lah. Percaya aturan Tuhan tu lah. Lambat ataupun cepat, kau mesti sampai kat sana kak. Aku rap kat tahu. Tengok demi raya, support new. So, itu dia. Berakhirlah sudah kita punya cerita Sahur Indie bersama Coffee ni. Dah 10 episod dah, Mat. Habis 10 episod raya puasa ni. So, 2 hari lagi kita akan raya. So, sampai raya yang nak balik kampung. Cakap sikit yang nak balik kampung apa semua tu. Yang nak balik kampung, nak puasa ni kan. Dah start Standby lah. Makanan kat dalam kita. Jalan jam kan. Pokok lah nak buka kat dalam kita. Isi minyak. Ron 95. Bayar zakat, Mat. Bayar zakat online pakai iklan.com. Bayar zakat. Bayar zakat. Jangan lupa bayar zakat. Zakat harta. Zakat perniagaan. Zakat fitrah. Boleh LHDN tak kejar. So tu lah. Bayar zakat. Lari daripada income tax. Sorry. Tapi itulah. Selamat Hari Raya kepada semua. Maaf zahir dan batin. Terima kasih ya kepada GOP, kepada Luas, kepada semua, kepada abang-abang kamera, Kak Jen. Terima kasih kepada semua GOP lah terutamanya. Thank you all menjadi medium ataupun medan kepada pegiat-pegiat seni kecil macam kita orang ni untuk kongsikan seni kita orang bersama. Koranglah tulang belakang seni indie kita orang. Thanks doh. Thank you sama-sama. Thank you sangat-sangat. Tom ni tak faham tu. So, terima kasih. So, aku rasa ini adalah 10. Luar nanti, Mat. So, ni adalah 10 episod yang aku rasa dah habis, Mat. 10 episod, Mat. Cerita Sahur Indie ni last. Minat tak? Tahu tu. Sebab minat kot. No. Ya, sebab minat. Haji. Kak Jen. So, saya Gop. This is Combo ID. Sampai di sini saja. Jumpa lagi di Ramadan tahun hadapan. Betul. Cerita Sahur Indie episode season yang kedua. Season yang kedua. Wajib. Kamera Fendi host mulai. Oh, amin. 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 Panggil aku 10 episod dulu. Okey, itu je. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum. Mana apa dia? Wadah.